Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa ba'd. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita masih lagi berada di atas muka bumi ini, bernafas, menghabiskan sisa-sisa kehidupan kita ini dengan istighfar dan taubat, dan juga segala usaha dan amalan kita untuk tidak lain tidak bukan mencapai redanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu di antara keadaan-keadaan ataupun situasi-situasi yang sebenarnya semua orang mukmin nakkan keadaan ini, cumanya kita diuji, kita ada keadaan setting kehidupan kita tersendiri, maka diharapkan walau apa juga keadaan kita, semoga ianya semua menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di muka surat 2 atau 3, dan kita berada di nombor 8, doa pada seluruh waktu malam dengan harapan dapat mencapai waktu dikabulkan doa. Bab doa fi jami'i sa'atil lail kullihi raja'a yusadif sa'atal ijabah. Satu bab yang menyuruh kita sebenarnya, ataupun hadis di dalam ini menyuruh kita, memberi kita semangat dan motivasi, memberi nasihat kepada kita supaya kita sentiasa berdoa pada waktu malam, lebih-lebih lagi waktu yang kita dah bincang dan sebelum ini, sama ada lepas separuh malam, separuh kedua malam, ataupun 2/3 malam yang terakhir, ataupun 1/3 malam yang terakhir. Ketiga-tiganya ada dalil, ketiga-tiganya terdapat di dalam bincangan para ulama yang muktabar. Maka di sini kita disuruh, macam sebelum ni kita dah jumpa Lailatul Qadar contohnya, cerita tentang satu masa pada hari Jumaat contohnya, salat wusta contohnya, itu di antara perkara-perkara yang disuruh ataupun disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan niat untuk bergurau ataupun apa, tetapi untuk membuatkan manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa berdoa pada setiap ketika supaya mereka dapat sampai kepada ataupun dapat bertemu dengan ketika-ketika ataupun saat-saat yang di mana Allah SWT janji untuk dia kabulkan doa orang yang berdoa pada ketika itu. Maka kita buat semua benda ini adalah untuk mengejar rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya di dalam hadis ini ada satu masa di dalam waktu malam yang mana Allah kabulkan doa kita pada waktu itu, dan waktu itu tidak diketahui bila masa itu, sejam ke, setengah jam ke, 5 minit ke, tidak ada jangka masa yang tertentu yang disebut di dalam hadis ini. Jadi itu adalah satu perkara yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya. Allah Taala mentadbir kita, menjaga hamba dia, ingin memberi kelebihan-kelebihan yang banyak kepada hamba-hambanya, maka kita kena kejar. Rawaina fi sahih Muslim an Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini seorang yang pada dia berperang dengan Nabi, banyak peperangan yang dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada 10 kalau ikut riwayatnya, cerita-cerita sejarah. Jabir juga di antara orang sahabat yang kecil, sahabat sigar, sahabat kecil ketika Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang manaqib Jabir bin Abdullah ini di antara orang fuqaha, di antara para sahabat yang faqih dalam ilmu agama. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu an-nabiy yaqul inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah wa dhalika kulla lailatin.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, Nabi kata, inna fil lail, sesungguhnya pada waktu malam ada satu sa'ah. Sa'ah ini merujuk kepada yang saya kata tadi, dia tidak ada had yang ketika yang tertentu, dia bukan bermakna 1 jam. Kalau terjemah literalnya 1 jam, tapi dia bukan bermakna 1 jam. Setiap malam ada satu waktu. Waktu itu tidak disebut berapa lama. Jadi itu bukan urusan kita, yang penting kita disuruh untuk mengejar ataupun berusaha untuk mendapatkan satu waktu ini di dalam waktu malam. La yuwafiquha rajulun muslim. Tidaklah seseorang lelaki ataupun seseorang muslim itu, dalam hari ini dia terjemah seorang lelaki muslim. Kalau tengok kat sini dia kata tidaklah seorang muslim. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab, itu benda yang itu satu perkara yang berbeza. Belajar bahasa Arab satu perkara, memahami teks Quran dan hadis satu perkara yang lain, yang memerlukan kepada tafsiran daripada penafsir-penafsir muktabar dan juga kepada pensyarah-pensyarah yang muktabar tentang hadis. Jangan siapa-siapa, bukan nak bagi tahu kata jangan belajar bahasa Arab, tak. Belajar bahasa Arab adalah satu pintu yang besar untuk memahami Quran dan hadis. Tetapi sesiapa yang belajar bahasa Arab, dia tidak menjanjikan seorang itu mahir dan memahami Al-Quran dan hadis kecuali dia berguru dan belajar lebih lagi tentang tafsir dan syarah hadis. Yang tu kena faham betul-betul. Itu sebab kalau siapa yang belajar bahasa Arab sahaja, dia akan terjemah sa'atan ini waktu ataupun 1 jam. Rajulun muslim, dia mungkin akan terjemahkan seorang lelaki yang muslim. Maka hadis ini dilihat seolah-olah menetapkan masa itu sebanyak 1 jam, dan juga hadis ini hanya khusus kepada seorang lelaki muslim. Jadi kalau seorang perempuan muslimah tidak termasuk ke? Dia termasuk sekali. Jadi itu yang kata fiqh hadis, dirayatul hadis. Sesungguhnya pada waktu malam ada satu ketika, satu waktu yang mana tidaklah seseorang muslim itu ataupun seseorang muslimah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan kehidupan, segala urusan dunia dan akhiratnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, sesungguhnya akan memberikan kepadanya. Kalau tengok kat situ, Iyahu ni satu penguat di dalam bahasa Arab. Kalau kita tengok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya hanya engkaulah tempat aku menyembah, hanya engkaulah yang aku sembah, dan kepada engkau, hanyalah kepada engkau tempat aku minta pertolongan. Maknanya hanya sesungguhnya. Kalau kita baca na'budu wa nasta'in, na'buduka wa nasta'in, maknanya memang aku menyembah engkau ya Allah, aku minta pertolongan daripada, kami minta perlindungan daripadamu ya Allah, minta bantuan. Tapi bila ada perkataan ia adalah satu perkataan lafaz yang diletakkan dalam bahasa Arab untuk membawa makna penguat, makna yang lebih firm, lebih tegas. Maka Allah kata, Nabi kata illa a'tahu Allahu iyahu. Sesungguhnya Allah akan bagi apa yang diminta, iyahu, sesungguhnya, ke atas orang itu, orang yang meminta itu. Wa dzalika kulla lailatin. Dan perkara itu ataupun waktu itu ataupun ketika itu adalah terdapat pada setiap malam. Adalah terdapat pada setiap malam. Dan waktu tersebut ada di setiap malam. Jadi kita kena kejar. Waktu itu tak ada siapa yang tahu. Kalau Nabi tahu, Nabi dah bagi tahu dah. Kalau sahabat pernah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW pun, sahabat mungkin ada riwayat-riwayat ataupun asar-asar datang daripada para sahabat, tetapi tidak sampai kepada kita tentang tafsiran sa'ah itu. Okey, contoh macam salatul wusta adalah yang menyebut tentang salat asar dan sebagainya. Lailatul Qadar ada yang menyebut 27 dan sebagainya, tapi malam ganjil. Untuk satu ketika waktu malam ini tidak ada spesifik waktu kecuali
yang kita dah bincang macam saya sebut tadi, 1/3 malam yang terakhir, 2/3 malam yang terakhir ataupun separuh malam yang terakhir. Itu di antara clue ataupun indikator ataupun penunjuk untuk kita bersama-sama bertungkus lumus untuk mengejar satu ketika dan masa ini, insya-Allah. Lepas tu hadis ini tidak ada masalah. Hadis ini tidak ada masalah sebab dia datang daripada Sahih Muslim. Sebelum ini kita dah bincang tentang ada hadis yang sebelum ni tentang doa dan soal. Saya dah sebut dah kan, maksudnya apa beza doa dan soal. Tadi pun ada baca sikit lagi. Doa itu lebih kepada, ada yang meletakkan, ada ulama mengatakan bahawa tasbih, tahmid, apa semua itu termasuk dalam doa, doa ibadah. Doa ibadah maksudnya kita minta ketakwaan dan sebagainya, berzikir dan sebagainya, itu termasuk dalam doa ibadah. Dia ada doa masalah. Itu yang kita kata yas'aluni, yang Nabi kata yas'aluni fa'u'tiyahu, Allah kata dalam hadis qudsi yang kita jumpa sebelum ini. Maka ia berkaitan dengan perbezaan di antara doa dan soal. Kalau kaedah dalam bahasa Arab, just share, kongsi tentang satu perkara. Kalau doa dan soal ini berada di dalam satu ayat, maka maknanya berbeza. Tapi kalau soal ataupun doa itu berada di dalam satu ayat, dia bermakna berbeza. Kalau berada di ayat yang berasingan, contohnya dalam satu ayat itu dia guna kalimah doa saja, maknanya dia membawa makna doa dan soal. Okey, boleh Kalau dia guna perkataan soal saja pun dia termasuk juga doa. Tapi dalam ayat dan hadis yang kita baca sebelum ni, doa dan soal itu berada di dalam satu ayat, satu hadis, maka ia membawa makna dan konotasi yang berbeza. Boleh faham Jadi tak kisahlah, yang soal pula dia adalah berkaitan dengan urusan-urusan secara khusus tentang diri seseorang itu, ataupun tentang urusan dunia yang dia nak Allah SWT bantu dia untuk dia dapat, untuk mendatangkan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan dia di dunia. Okey. Dalam di penghujung ataupun di dalam bab ini, Muhyiddin Mastu dia ada sebut sikitlah, dia bagi sedikit nasihat ataupun sedikit pengajaran ataupun mulahadhah dia kata al-haddu ala tahri wa ihya' sa'at al-ijabah allati la tataqayyad bi lailatin makhsusah bal tuhsalu fi kulli lailatin wa hiya min fadlillah wa minnatihi ala hadhihi al-ummah. Dia kata suruhan ataupun saranan untuk kita mengejar dan menghidupkan waktu yang mustajab ini, dia tidak terkait dengan mana-mana malam yang khusus, bahkan dia berada pada setiap malam, dia adalah satu kelebihan yang Allah SWT bagi ke atas umat manusia. Semua orang miskin, orang kaya, semua boleh dapat lalu waktu malam. Kalau nikmat-nikmat lain, mungkin even orang nak pergi umrah, pergi haji, kalau orang tu susah, orang tu fakir ataupun miskin, dia susah ataupun mungkin sampai mati dia tak boleh pergi ke haji, tak mampu untuk pergi ke haji. Jadi dia ada keadaan-keadaan yang diberikan kepada umat manusia. Tetapi tentang waktu-waktu untuk berdoa, itu semua orang tidak ada alasan untuk kita tinggalkan ataupun kita tak mengejar perkara ni. Fadlul lail 'ala nahar. Okey, dia kata kelebihan malam ke atas siang. Makna kelebihan kat sini dia adalah kelebihan dari segi pahala-pahala dan kelebihan beribadat. Dia kata li'anna kulla lailatin fiha sa'atul ijabah. Sebab setiap malam ada satu waktu Allah perkenankan doa. Kalau waktu siang dia kata amma fin nahar falaysa fihi sa'ata ijabatin illa yaumal jumu'ati faqat. Dia kata kalau siang pula hanya pada hari Jumaat saja ada satu waktu yang Allah istijabahkan doa. Okey? Itu sebagai penutup kepada bab yang kita sedang baca. Ada soalan tak? Saya tengok kok ada soalan. Okey. Kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Hadis ni agak panjang. Saya bagi tahu awal-awal makna-makna dalam Asmaul Husna ni boleh rujuk kepada dalam kitab Al-Hidayah ini. Saya bukan tak nak tu sebab
apa, tapi takut kita panjang, sedangkan semua orang saya rasa dah familiar dengan Asmaul Husna yang 99. Maka dari segi makna mungkin dekat sini ada sedikit terjemahan yang mungkin berbeza dengan terjemahan-terjemahan yang kita tengok dalam buku-buku kecil, di dalam TV, di dalam YouTube, bila ada Asmaul Husna dan sebagainya. Terjemahan-terjemahan untuk setiap nama itu mungkin ada perbezaan sedikit, tetapi konteksnya insya-Allah sama dan tidak lari daripada makna-makna konteks-konteks yang maha baik, yang sesuai dan layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Okey. Cuma ada orang buat, okey, ada orang belajar betul-betul tentang Asmaul Husna. Sebab Asmaul Husna ni dia perlu untuk kita fahami, sebab ia memberi impak kepada kita. Bila kita menyebut nama-nama Allah SWT, dia sepatutnya mendatangkan keisafan kepada kita. Kalau kita kata Ya Rahman, maka kita kena tahu bahawa yang paling penyayang, yang pengasih ini adalah Allah SWT. Kalau kita sendiri pun, kadang-kadang kita tengok kucing kita sendiri, kalau sakit kita rasa lebih kesian. Tapi kalau kucing orang mungkin kita tak cukup kesian. Mungkin kita tengok okey kesian sikit je, tapi mungkin tak sama macam kucing yang kita bela. Contoh, okey. Jadi kasih sayang manusia itu sentiasa tidak adil. Adalah sebab ataupun justifikasinya, sebab mungkin sebab kita bela dari kecil dan sebagainya, tapi tak kisah. Tapi yang pentingnya manusia itu kasih sayangnya terbatas, kasih sayangnya selektif, memilih-milih dan sebagainya. Maka kalau nak belajar tentang makna-makna ataupun rahsia-rahsia di dalam Asmaul Husna, mungkin boleh panggil ustaz-ustaz lain juga, boleh mampu untuk okey, terima kasih Puan Asbayati Ahmad. Mungkin juga boleh bantu kita lebih memahami Asmaul Husna dan sebagainya. Tetapi tidak ada masalah, sebab nak faham tentang makna Asmaul Husna yang 99 tu, yang 99 itu perlu kepada mungkin satu kelas lain lah, sebab kita sekarang ni kita nak belajar tentang zikir yang kita nak cuba buat dan amalkan sebanyak mungkin. Okey. Bab Asmaullahil Husna, bab pada menyatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha hebat. Okey. Qala Allah Taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah SWT berfirman, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang maha baik, maka berdoalah kamu semua, wahai orang-orang yang beriman dengannya. Fad'uhu biha, doalah kamu semua dengannya. Dengannya maksudnya dengan nama-nama Allah SWT, hanya milik Allah Taala. Kalau tengok terjemah kat sini, dia kata hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Terjemahan ni saya cek dekat tafsir terjemahan Pimpinan Rahman ni, sebab saya nampak macam ada sedikit benda yang mungkin kita boleh tengok kejap. Walillahil asmaul husna. Okey. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau tengok terjemah sini dia kata dan Allah okey. Tengok ada kata kat sini tafsir Pimpinan Rahman, dia kata dan Allah mempunyai nama-nama yang baik yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Okey, dengan menyebut nama-nama itu, dan bermohonlah dengannya dengan menyebut nama-nama Asmaul Husna itu. Maka itu arahan dia. Tapi ada tafsiran sikit lagi nanti kita tengok dalam hadis nanti yang kita akan masukkan. Jadi ayat ini menyebut kepada kita, menerangkan kepada kita, bagi Allah SWT itu ada nama-nama yang maha sempurna, maha baik. Maka ada unjuran untuk kita berdoa, ada suruhan untuk kita berdoa kepada Allah SWT itu, fad'uhu Allah SWT dengannya, dengan nama-nama Allah SWT yang 99 ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala 99 isman. 99 isman. Mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhala al-jannata innahu witrun yuhibbul witr. Wallahu alladhi la ilaha illa hu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin
Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari. Bacaan dan sebutan ni saya biasa jangan jumpa dalam majlis ke apa ke, sebutan tentang nama-nama Allah Ta'ala ni memang banyak lintang pukang. Dari segi makhraj huruf, sebutannya tidak kena, sebutannya ikut-ikut lagu. Kadang-kadang suara itu, sebutan itu lebih rendah atau perlahan daripada lagu yang menjadi latar itu. Kadang-kadang jadi perlu kepada melihat kepada tulisan ataupun ejaan dalam bahasa Arab supaya kita menyebutnya dengan betul. Al-Mutakabbir, Al-Aziz, okey, Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, jangan Al-Qabid, Al-Qabid huruf dad, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudhil. Dua-dua ni jangan sama. Bukan Al-Mu'izz, Al-Mu'izz, Al-Mudhil, Al-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Ali. Yang ni kena sebut betul, jangan Al-Ali. Al-Ali ada sabdu dekat ujung tu. Saya sentuh tempat-tempat perkataan-perkataan yang saya rasa saya biasa jumpa, silap sebutan. Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Hafiz, dha kena tebal. Al-Mughith, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali. Ni satu lagi. Tadi Al-Ali ada sabdu. Dekat sini ada Al-Wali ada sabdu juga. Jadi kena ada sabdu, kena ada Al-Waliyu. Kalau nak selamat sebut Al-Waliyu. Itu lebih selamat. Al-Hamid, Al-Muhsi. Yang ni pun kadang-kadang silap juga sebut. Al-Muhsil, 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 Al-Mubadi'. Al-Mubadi', kalau nak hidupkan Al-Mubdi'u. Dia bukan Al-Mubdi. Dia tak boleh Al-Mubdi. Dia Al-Mubdi' kalau nak matikan. Al-Mu'id, Al-Muhyi. Ni kadang-kadang bila sebut laju sebab nak ikut nasyid. Itu sebab kadang-kadang boleh ikut nasyid untuk bagi kita ingat, tapi kita kena betul-betul perhatikan balik supaya sebutan itu betul. Dia bukan Al-Muhyi, dia bukan Al-Muhyi. Al-Muhyi, Al-Muhyi. Kena matikan dan hidupkan huruf ya. Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali. Yang ni tak ada sabdu. Al-Wali, Al-Wali. Okay? Al-Muta'al, Al-Barr, Al-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu. Ada sabdu, kena ingat. Al-Ra'uf, Malikul Mulk, Dhul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Dar. Dia ada sebenarnya ada panjang sikit. Ad-Dar. Okey. An-Nafi', An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi. Ini kena ada yang sebut Al-Basila, banyak bila dah ujung-ujung. Al-Baqi, Al-Baqi, huruf qaf. Al-Warith, Al-Rashid, Al-Sabur. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dekat dalam hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah Taala itu 99 nama. 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kecuali satu. Itu cara. Maksudnya nak bagi tahu, nak bagi tahu kata 99. Nak bagi tahu kata 99. Nak bagi tahu macam tu. Sebabnya wallahu alam, tetapi ayat ini juga merupakan yang bila kita lihat dah sebut dah 99, tetapi bagi tahu kata 100 kecuali satu. Nak bagi tahu, nak takkidkan lagi, nak menguatkan lagi bahawa nama Allah 99, tidak lebih dan tidak kurang. Man ahsaha dakhalal jannata innahu witrun. Siapa yang kalau terjemahan membilang. Kalau terjemahan dia adalah membilang.
100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya dijamin masuk syurga. Tengok dekat sini siapa yang menghafalnya. Kalau dalam teks man ahsaha. Kalau perkataan ahsa, siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, ahsa makna dia mengira, menghitung. Tapi dalam terjemahan The Hidayah, dia kata siapa yang menghafalnya. Siapa yang menghafalnya? Siapa yang ada kitab intim boleh tengok sikit apa terjemahan dia kitab intim? Siapa yang menghitung ke, mengira ke, menghafal ke? Siapa ada kitab intim? Kalau tak ada tak apa. Sama, menghitung. Jadi menghitung sama dengan menghitung tak sama dengan menghafal. Menghafal dan menyebut. Menghitung, mengira. Kejap, man ahsaha. Kan kalau okey. Kalau menghafal, kalau apa dia? Menghafal. Okey, kalau menghafal tidak semesti membawa makna menghitung. Boleh nampak kita bagi perbezaan betul-betul. Dalam lafaz ini man ahsaha, siapa menghitung. Jadi kalau siapa yang menghitung confirm dia hafal. Tapi kalau siapa yang hafal tidak semestinya dia menghitung sebab ada orang hafal tak lepas. Ada orang hafal tapi tak mampu nak ingat. Tapi kalau orang yang boleh menghitung maka dia ingat. Ataupun dia membaca. Dia membaca dan menyebut. Maka semua itu nanti kita tengok di dalam tafsirannya nanti. Tapi lafaz dekat sini siapa yang menghitung, siapa yang mengira. Dia tak kata siapa yang menghafal. Tapi saya tak pasti kenapa terjemahannya menghafal. Okey, sebab ada ramai orang menghafal tapi tak baca. Ramai orang hafal Quran tapi tak baca. Ramai orang hafal Qul huwallahu ahad tapi tak ada baca nak tidur. Itu beza menghafal tapi tak baca. Ada orang tahu tetapi tidak mengira dan tidak menghitung. Itu sebab dekat sini Nabi sebut man ahsaha, siapa yang menghitung. Dakhalal jannah, maka masuk syurga. Dijamin masuk syurga. Dijamin masuk syurga ni pun kena faham juga. Maknanya adalah selepas ulama-ulama sepakat dalam hadis-hadis yang mempunyai perkataan-perkataan sebegini, dia tidak membawa makna kalau orang tu tidak bertaubat daripada dosa besar, dia masuk syurga terus tanpa ada di azab. Tidak. Orang-orang yang mempunyai dosa besar, wal'iyadzubillah, tidak sempat bertaubat, maka dia akan diseksa di dalam neraka. Okey? Walaupun dia baca Asmaul Husna banyak kali dan setiap hari. Okey? Hadis ini perlu dipahami secara holistik. Saya nak kembali tadi sebab ada satu isu juga, mungkin tafsiran-tafsiran yang kita pun tak tahu daripada mana dia dapat. Semoga Allah ampunkan kita dan minta Allah ampunkan dia juga. Bila dia kata nama Allah 99 dan Allah itulah pelengkap jadi 100. Salah ke betul? Kalau ada orang yang berani kata betul, wallahualam saya tidak berani kata betul sebab lafaz di dalam hadis ini terang-terang bagi tahu bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 99 nama. Yang mana ianya adalah 100 kurang 1. Secara firm, secara tegas Nabi bagi tahu dalam hadis. Jadi saya tak rasa tafsiran kata Allah itu adalah satu nama yang menjadi pelengkap kepada nama Allah sebenarnya 100. Jadi kalau dengar tafsiran-tafsiran macam tu selepas ini kena hati-hati dan saya tak rasa ianya adalah satu tafsiran diambil daripada sumber yang wallahualam setakat yang kita jumpa, tak jumpa sumber yang kata nama Allah tu Allah itu adalah pelengkap ataupun nama Allah yang ke-100. Wallahualam sebab dalam hadis ni bagi tahu dah 99. Bab masuk syurga juga pun ia tergantung kepada dosa besar sama ada dia dimohon taubat ataupun tidak. Dan dosa-dosa masuk syurga juga dia berkait juga dengan hutang. Kalau dia baca Asmaul Husna tapi dia ada hutang sebagainya, maka ia tidak melayakkan seorang itu masuk syurga kecuali setelah selesai perkara-perkara yang dibuat yang dah dihitung oleh Allah Subhanahu taala. Tetapi nak bagi tahu kata fadilat ataupun kelebihan menghafal dan mengira dan menyebut Asmaullahul Husna ini adalah satu kelebihan, satu fadilat dan kelebihan yang besar yang Allah bagi kepada kita. Okey. Terima kasih Intan, tak apa. Okey, faham dah kan? Kita dah faham Okey. Puan Isum.
Ustaz, kebanyakan nama-nama itu bersabdu isim dan ada yang tidak fi'il mudhari'. Dia bukan, dia tak ada dekat situ. Okey, kalau nama dia tak akan jadi fa'il, cuma dia mungkin akan jadi isim fa'il. Okey, untuk menjawab susunan ini, kita tengok sikit-sikit lah. Saya tadi dah baca dah sampai 99 tu kan. Jadi nanti kita tengok. Kalau ikut Puan Isul cakap ke sini, dia ada isim dan ada yang tidak. Okey. Sebenarnya bila kata asma, dia adalah, asma itu adalah perkataan plural kepada ismun. Jamak plural kepada ismun. Jadi dalam 99 nama ini semuanya adalah isim. Okey, fi'il mudhari' kita tak jumpa. Kalau kita tengok dekat sini, okey, kalau kita tengok dekat sini, Ar-Rahim bukan fi'il mudhari', Ar-Rahman bukan fi'il mudhari', Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min bukan fi'il mudhari', Al-Mu'min, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam bukan fi'il mudhari', Al-Mu'min bukan fi'il mudhari', tetapi dia isim fa'il. Okey, Al-Muhaimin isim fa'il, Al-Aziz itu nama, Al-Jabbar nama. Okey, dia isim fa'il ataupun isim. Isim mutlak, dia panggil. Lebih kurang. Al-Mutakabbir pun fa'il, Khaliq fa'il, isim fa'il. Dia bukan fa'il, isim. Isim fa'il, ya isim fa'il. Dalam dalam bahasa Arab ni ada banyaklah pembahagian-pembahagian tu. Dia ada fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il madhi. Lepas tu dia ada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Okey. Jadi dia ada banyaklah perbahasan-bahasan dalam bahasa Arab tu. Jadi di dalam nama-nama Allah SWT ni tidak dijumpai sebenarnya fi'il mudhari'. Kalau ni isim nak ulang kaji sikit dekat mana yang nampak macam fi'il mudhari' itu. Kalau nampak macam fi'il mudhari' nanti saya terangkan. Sebab saya tak jumpa dia macam fi'il mudhari'. Tapi dia ada isim dan isim fa'il. Isim fa'il. Fa, alif, ain, lam. Okey? Settle Okey, boleh Jadi saya tak jumpa dekat sini. Wallahu alam. Sebab dalam penyataan dalam hadis itu pun memang isim. Okey, memang isim. Okey. Lepas tu Allah kata, Nabi kata, innahu witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, dan dia menyukai witir. Kalau tengok sini dia kata dia berjumlah ganjil dan menyukai perkara-perkara yang berjumlah ganjil. Okey, sama-sama. Terjemahan ni pun saya boleh terima, cumanya kalau nak terjemah yang lebih tepat, saya rasalah dia adalah esa, dia adalah tunggal. Dia adalah tunggal dan dia menyukai yang ganjil. Macam tu. Sebab witrun untuk Allah SWT itu maknanya dia tu sendiri witrun, maknanya ganjil satu. Ganjil ni dia ada ganjil tunggal dengan ganjil tidak tunggal. Kan, ganjil tunggal tu satu tu lah. Ganjil yang tidak tunggal tu yang 3, 5, 7, 9, 11 dan sebagainya. Jadi dia kata kat sini sesungguhnya Allah SWT itu witrun, tunggal. Kalau terjemahan saya lebih suka menggunakan perkataan sesungguhnya Allah SWT itu tunggal, ataupun kita bahasa akidahnya kita kata esa. Yuhibbul witr, dia suka jumlah dan bilangan yang tunggal ataupun bilangan yang ganjil. Ulama-ulama, okey. Kita tengok dulu kejap. Okey, itu man ahsaha dakhala al-jannah, siapa yang menghitung, siapa yang menyebut akan masuk syurga. Dalam kefahaman setelah settle masalah-masalah berkaitan dengan hak-hak manusia yang lain, hutang, selesai bab dosa besar dan sebagainya, maka dia layak untuk masuk syurga. Sesungguhnya Allah SWT itu tunggal dan dia menyukai yang tunggal. Dia menyukai yang tunggal ataupun yang ganjil bilangannya. Kalau tengok ke sini dia ada sedikit footnote. Dia kata Imam Qurtubi dia kata secara zahirnya witir dekat sini, ganjil dekat sini
adalah untuk menceritakan tentang jenis. Kalau untuk Allah Ta'ala tu dipanggil tunggal, esa. Kalau untuk yang lainnya itu dia panggil ganjil lah, bilangan yang ganjil. Dia tidaklah membawa makna setiap apa yang bila Allah kata dia suka ganjil, setiap benda yang Allah bagi dekat kita adalah dalam bentuk ganjil. Kalau kita tengok zikir-zikir, okey kita tengok. Ada ulama kata suka ganjil, di antaranya contohnya dia kata solat 5 waktu 5. Sembayang contohnya berapa, 11 apa, ada witir 3 rakaat contohnya kan. Zikir ada yang 3 dan sebagainya. Tapi kita ada juga jumpa kalau kita nak breakdown solat-solat itu, dalam solat yang 5 waktu tu berapa yang ganjil? Hanya ada satu je yang ganjil. Maka yang lain tu ada 4, ada 2. Jadi yang lainnya adalah genap. Dan ada juga zikir-zikir yang Allah suruh kita zikir dengan 10 kali. Ada juga yang suruh zikir dengan 100 kali. Ada juga yang Nabi suruh kita sebut contohnya inni saim 2 kali contohnya kan. Jadi sebenarnya itu yang dia nak bagi tahu. Imam Qurtubi nak bagi tahu bukanlah semestinya dia nak bawa makna semua syariat dia itu perlu witir, tidak. Tetapi Allah nak tekankan bahawa Allah itu tunggal, Allah itu esa dan dia suka bilangan-bilangan yang ganjil itu sahaja. Lepas tu dia kata Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata waqala Ibn Hajar wa yadhharu li al-witr yuradu bihi at-tauhid. Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata secara zahirnya kepada aku, apa yang aku nampak secara zahir adalah al-witr, perkataan witir itu dimaknakan, dimahukan daripadanya adalah perkataan ataupun konsep tauhid. Fayakunul ma'na anna Allah fi dhatihi wa kamalihi wa af'alihi wahid yuhibbut tauhid. Maka jadilah makna sesungguhnya Allah SWT pada zatnya dan kesempurnaannya dan perbuatannya adalah esa, adalah satu. Wa yuhibbut tauhid, dan Allah SWT menyukai mengesakan dia tu. Maka itu apa yang disebut. Saya buat mari benda dekat sini boleh saya dah share kat sini, maka sekejap. Okey. Boleh nampak kat sini, saya highlight kat sini apa dia punya footnote dia kat sini kan. Saya baca apa yang ada dekat sini, apa yang dinukilkan oleh Muhyiddin Mastu daripada Imam Al-Qurtubi di dalam Ahkamul Quran. Dia ada kitab tafsir Ahkamul Quran sebagainya, ulama besar, dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani dalam di antara figura besar dalam ilmu hadis yang menafsirkan hadis-hadis secara muktabar, insya-Allah. Maka itulah yang kita boleh faham tentang mukaddimah kepada hadis yang menceritakan tentang 99 nama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kita hitunglah Allahu alladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim sehinggalah habis hadis ini. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sehinggalah perkataan yuhibbul witr wa ma ba'dahu hadithu hasan rawahu Tirmidzi wa ghairihi. Okey, hadis ini kalau nak faham terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim sampai pada lafaz yuhibbul witr. Dan selepas daripada itu wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar sekejap saya silap. Saya terbaca ayat Quran pula. Okey, sampai huwallahu alladzi la, sampai al-witr sahaja dekat dalam Bukhari dan Muslim. Bermula daripada huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir, sampailah habis hadis ini. Imam An-Nawawi dia kata apa? Dia kata rawahu Tirmidzi dan martabatnya adalah hasan, Okey, yang sebelum itu sampai al-witr tu martabatnya adalah sahih. Lepas tu dia kata kat sini, dia kata lafaz al-mughith dalam riwayat lain digantikan dengan perkataan al-muqit, dengan nama al-muqit dengan qaf, baris dengan huruf qaf dan ujungnya ta, dan diriwayatkan juga al-qarib berbanding dengan ar-raqib, dan diriwayatkan juga al-mubin dengan ba satu titik berbanding dengan al-matin dengan 2 titik huruf ta itu. Wal masyhur al-muthanna, yang masyhurnya al-matin bukan al-mubin. Jadi
Itu perbahasan-perbahasan dari segi riwayat dan beberapa perkataan nama Allah Ta'ala yang mungkin terdapat perbezaan di dalam riwayat-riwayat yang berlainan itu. Okay? Dan keseluruhannya hadis itu hasan untuk sebutan apa nama-nama Allah Taala yang 99 itu. Wa man ahsaha, dekat sini dia bagi tahu dah. Wa man ahsaha. Okey. Dia kata namun okey. Dia kata erti daripada ahsaha adalah menghafal. Erti daripada ahsaha adalah menghafal. Hafizaha. Jadi betul lah sebenarnya kejap. Dekat sini menghitung, menghafal. Okey. Sebenarnya saya punya terjemahan tadi okey. Adalah sebahagian daripada tafsiran-tafsiran yang kita akan jumpa selepas ini insya-Allah, tapi Imam Nawawi buat mari dulu. Jadi terjemahan dalam hidayah ini sebenarnya betul. Astaghfirullahalazim, dia adalah betul, tetapi saya bagi tahu tadi untuk menerangkan lagi apa hakikat yang dikendaki daripada hadis ini insya-Allah. Yang secara yang lebih baik, okey. Dan di kat sini dia bagi tahu, dia kata makna ahsaha adalah menghafaznya. Begitulah yang ditafsirkan oleh Imam Bukhari dan kebanyakan ulama dan disokong di dalam riwayat lain yang sahih yang Nabi kata man hafizaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya masuk syurga. Okey, dan dikatakan juga ma'nahu fi urfi ma'anihi, dan dikatakan juga dari segi uruf, dari segi adat makna ahsaha, okey, amana biha, beriman dengan nama-nama tu. Ada juga beriman dengan nama-nama itu. Wa qila ma'nahu man ataqaha bi husni ri'ayah laha wa takhallaqa bima yumkinuhu min al-amal bi ma'aniha. Okey, ada yang kata siapa yang mampu untuk memberi tumpuan dan dia punya masa untuk menjaga dan menghitung dan menghafal dan berakhlak dia kata kat sini, dia kata menghafal, mengamal apa yang mampu berdasarkan daripada makna-makna nama Allah SWT itu, maka itu juga termasuk di dalam tafsiran man ahsaha. Jadi man ahsaha ni siapa yang menghitung tu, dia ada banyak lah, siapa yang beriman, siapa yang memahami, siapa yang boleh faham. Sebab dekat sini, dekat bawah ni tak ada dalam kitab kita tu, dalam kitab hidayah tak ada, tapi ada dalam caption ini, caption yang ataupun mulahazah yang diletakkan oleh Muhyiddin Mastu ini. Okey, dia kata al-ihsa, dia kata al-hifdh li asma'illahi ta'ala. Al-ihsa itu adalah menghafal ataupun memelihara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mempunyai bilangan-bilangannya. Maksudnya kita jangan sepandai-pandai kata nama Allah itu selain daripada 99, sebab Nabi kata 99. Jadi tak ada kurang, tak ada lebih. Wal fahm li ma'aniha. Lepas tu dia kata faham makna-maknanya. Saya highlight sini, dan faham tentang makna-maknanya. Lepas tu lagi apa yang disebut? Huraian-huraian. Dia kata wal imanu biha, dan beriman dengannya, dengan nama-nama Allah SWT yang 99 itu. Wa husnul mura'ati laha wa li ahkamiha, dan menjaga dengan baik nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, mengembalikan segala perkara yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Lepas tu dia kata wal ittisaf biqadril mumkin minha, dan kita mensifatkan dan kita mengambil motivasi dan iktibar daripadanya mengikut kemampuan kita. Lepas tu ada lagi dia kata wal muhafazah ala hududiha fi muamalatillah ta'ala wa du'aihi, dan menjaga had-had ataupun makna-makna yang sepatutnya bagi nama-nama Allah SWT itu, yang layak bagi Allah Ta'ala itu dalam konteks kita berdoa kepada Allah Ta'ala menggunakan Asma'ul Husna itu. Okay? Jadi bukan salah kalau kita kata ya Rahman bagilah aku kaya. Boleh juga, tidak ada masalah, supaya Allah kasihan dan menyayangi kita dan Allah bagi kita kaya. Tapi yang lebih tepat mungkin kita kata ya Ghani, ya Mughni, aghnini anil faqr. Wahai Tuhan yang maha kaya, wahai Tuhan yang maha menjadikan orang lain kaya, makhluk-makhluk yang lain kaya, maka kayakanlah aku. Maka yang kat situ
ada kesinambungan, itu mungkinlah perkara yang lebih sesuai. Kalau kita kata ya Hafiz, peliharalah dia sesuai dengan nama dan permohonan kita itu. Ya Latif contohnya kan, yang maha lemah lembut, wahai Allah SWT yang maha lemah lembut. Kita nak suruh hati orang lembut ke, hati anak kita lembut ke, tidak ada masalah untuk kita menggunakan, dan memang kita disarankan untuk menggunakan menyebut dan memanggil nama-nama Allah Taala yang maha sempurna itu. Al-asmaul husna lillahi azza wa jalla la hasra laha wal madhkur minha wa huwa 99 ini dia kata namadhij fahazb wa hiya tawqifiyah mahsurah ala ma warada asy-sya'r bihi fil Qur'anil Karim aw al ahadits sahihah wal hasanah aw al ijma'. Dia kata cuma dekat sini, okey, dia tidak ada pertentangan dengan apa yang saya bagi tahu tadi, yang Nabi dah bagi tahu kata ada 99. Dia kata nama-nama Allah SWT sebenarnya tidak terhitung, sebab segala nama-nama Allah Ta'ala yang maha suci, maha baik untuk dia adalah layak bagi dia. Cuma ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah 99 sahaja. Itu dia kata wal madhkur minha wa huwa 99, yang disebutnya adalah hadis adalah 99. Itu sebagai contoh untuk kita beriman, untuk kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah SWT yang maha baik itu. Dan perkara ini dikata wahiyah tauqifiyah. Dia kata perkara ini adalah perkara yang tauqifi, yang standardnya mestilah berdasarkan kepada nas sahaja. Tak boleh kita kira-kira sendiri, meletakkan adat ataupun bilangan-bilangan yang tertentu selain daripada apa yang datang daripada Quran, hadis yang sahih ataupun hasan ataupun ijma' para ulama. Wallahu a'lam. Maka kita dah habis dah bab tu. InsyaAllah kalau ada kemusykilan boleh tanya. Kalau tak ada, kita boleh teruskan untuk untuk bab yang seterusnya. Ustaz, apa hikmah disebut 99 nama 100 kurang 1 seperti juga Quran Al-Kabut kurang 50 tahun dari 100 tahun. Macam saya sebut tadi, Puan Isom, dia adalah satu frasa ayat ataupun satu jumlah ayat untuk menekankan tentang sesuatu perkara ataupun penguat di dalam satu-satu perkara itu. Contohnya macam kita kata, datanglah belah petang lepas asar. Kenapa kita kata lepas asar? Sebab kita nak spesifikkan lagi, kita nak kuatkan lagi. Mungkin boleh memberi sedikit kefahaman. Tapi nak bagi tahu bila bilangan, bila kita letak satu tempoh waktu pun sebenarnya kita nak juga ada limitation dekat situ supaya datang itu tepat. Okey. Dalam kita menyebut nombor, memang dalam bahasa Arab ataupun mungkin bahasa lain wallahu a'lam, tapi dalam bahasa Arab itu biasa. Dalam Quran pun kita dah jumpa sebagai penguat dan untuk menyatakan ketegasan bahawa nama-nama yang diberitahu di dalam hadis ini adalah 99. Berapa jumlah, kata kurang 100 kurang 50 tahun daripada 1000 tahun dan sebagainya, maka itu konteks biasa. Kalau dalam bahasa Arab pun sebenarnya, kalau kita kata pukul 9 kurang 5 minit, maka makna dia pukul 8.55 contohnya. Jadi itu mungkin cara dan lafaz ataupun konteks dalam bahasa Arab. Selepas disebut satu figure, satu jumlah, maka disebutkan lagi konteksnya supaya betul-betul tepat, tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Jadi itu yang kita nampaklah. Dalam bahasa Arab ada banyak lagi lah sebenarnya, dia takhsisnya apa semua kan. Jadi adalah konteks bahasa dan mengikut konteks ayat dan kehendak di dalam hadis itu untuk memberi kefahaman dan tumpuan ataupun fokus kepada satu-satu perkara. Jadi yang nampak kat sini bila disebut 99, maka makna dia adalah 100 kurang 1. Tidak boleh 99 tambah 1 ke 99 kurang 1 ke, tak. Dia adalah 100 kurang 1 untuk menekankan dan memberi penegasan. Wallahu a'lam. Okey, kalau tak ada apa-apa kita masuk kepada, ada soalan ke? Ya, boleh. Ustaz, dalam mengalunkan 99 nama Allah ni, kadang-kadang macam kita nak mula baca Yasin contohnya, kadang-kadang kita alunkan 99 nama Allah ni, sebutan tu kadang-kadang bila tak betul, adakah berubah makna dan salah tak Ustaz? Okey. Dia berbezalah dengan ayat Quran.
Kalau berubah makna ayat Quran ni memang berdosa lah, tapi tahapnya itu tinggi sikit lah sebab dia adalah ayat Quran, kalamullah. Bukan kita nak meletakkan nama Allah ini kurang sikit, tapi kita pun faham bagaimana ranking ayat Quran itu berbanding dengan zikir-zikir yang lain kan, dengan zikir-zikir yang lain. Maka bila mengubah makna, kalau Al-Quran salah ubah makna dengan sengaja, berdosanya tahapnya tinggi lah sikit. Kalau Asmaul Husna berubah makna, silap sebut, silap makhraj, berubah makna, memang dia akan berubah makna. Kalau Al-Wali dengan Al-Wali dia lain. Makna dia sama ada lari makna ataupun tidak ada makna. Tidak sempurna maknanya. Maka itu adalah kurang adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Al-Quran ini sebenarnya, itu sebab syariat. Saya sebut lagi sekali walaupun benda ni mungkin jadi polemik juga. Membaca Al-Quran ini sebenarnya kita kena, kalau orang baca Quran kita diam. Jangan rasa kita kurang pahala sebab diam dengan sebab kita dengar orang lain baca Quran itu adalah kita mengikut apa yang Allah suruh. Sebab Allah suruh diam. Bila kita dengar orang lain baca Quran, bila kita baca Quran, orang lain kena diam. Itulah makna tadarus. Barulah kita boleh dapat detect kesalahan-kesalahan. Tapi kalau baca ramai-ramai, even baca Yasin apa semua, bukan, baca ramai-ramai, kadang-kadang tak cukup nafas, sambung terus, ayat terpotong, terus sambung, makna tak cukup. Sebutan-sebutan pun tak cukup bagus, nak kejar macam mana khalifah tu bawa baca Yasin dan sebagainya. Itu akan menjadi satu carca merba di dalam beribadat. Itu apa yang boleh dilihat lah. Sama juga dengan Asmaul Husna ini. Sebenarnya tidaklah semestinya bernasyid, tapi nasyid itu mungkin salah satu wasilah untuk membuatkan kita lebih senang nak mengingat. Tetapi hati-hati, jangan sampai nasyid itu membuatkan kita silap sebut nama-nama Allah SWT. Macam saya dah sebut tadi lah, Al-Baqi. Kadang-kadang bila ramai-ramai tu Al-Basi, sebab nampak macam Arab tapi salah, Al-Basi. Dia bukan Al-Basi. Sebab dia dah hampir kepada As-Sabur kan. Ujung-ujung tu dia jadi macam nak macam Arab sangat tapi sebenarnya salah. Jadi ada banyak tempat-tempat di dalam yang saya sebut tadi kan, saya bagi contoh di dalam Asmaul Husna tadi, ada mungkin lebih daripada hampir kepada 10 tempat yang memang kena betul-betul jaga. Kadang-kadang sebut Al-Hakam pun Al-Hakamul, tak boleh Al-Hakam, 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 Al-Hakim baru panjang. Dia dua makna yang berbeza, dua perkataan dan dua makna yang berbeza, dua konteks yang berbeza. Maka kalau tanya saya, kalau salah sebut dengan sengaja, maka berdosa lah. Salah sebut dengan sengaja, tak nak belajar dan kita tahu benda tu boleh mengubah makna. Dalam bahasa Arab boleh mengubah makna. Dalam bahasa Melayu, dia mungkin tidak mengubah makna. Dia mungkin tidak mengubah makna sebab dalam bahasa Melayu dia tak ada harkat. Kita tak ada cakap, jomlah kita pergi makan, tak ada. Kita pun tak kata, jomlah kita pergi balik kampung, tak ada. Kita balik kampung, kita tak ada harkat. Tapi dalam bahasa Arab dia ada harkat. Bila ada harkat, dia berbeza makna-makna dia. Jadi kita kena betul-betul hati-hati. Okay? Boleh ke saya dah menjawab ke saya ni? Harap-harap saya dapat menjawab. Okay. Ya Hanan, Ya Mannan itu itulah kejap saya tak pasti, saya nak kena check balik ni sebenarnya Puan Maria. Ya Hanan, Ya Mannan ini kita sebut untuk, kejap bagi saya masih sekejap. Lepas ni ada kelas ke tak ada? Tak ada. Silakan Ustaz, tak ada. Ya Hanan, Ya Mannan. Dulu saya rasa macam saya dah cuba tengok. Kalau tengok di sini Al-Mannan, okey. Kalau tengok kat sini dia kata Al-Mannan ismu min asma'illahi ta'ala al-husna. Dia kata dalam Abu Daud. Dalam Abu Daud ada Ya Mannan. Dalam Abu Daud ada. Annahu kana ma'an Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka Al-Mannan ni ada dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban daripada Anas bin Malik. Dan itu pun sahih juga. Tidak ada masalah. Lepas tu itu Mannan. Lepas tu waqad nuqila an Malik annahu qal, adalah ada hadis yang panjang. Lepas tu dia panggil ya sayyidi ya sayyidi ya Hanan ya Hanan walakin yad'u bima da'at. Okey. So dekat sini ada juga perkataan
Hanan itu, okey, yang membawa makna rahmah. Ya, Hanan ini makna dia lebih kurang dengan rahim. Hanan ini lebih kurang makna dengan rahim, maka tidak ada masalah dengan ya Hanan ya Mannan itu. Boleh. Saya dah tengok dekat sini ada riwayatnya, insya-Allah. Lepas tu betul kadang-kadang orang tak lepas. Okey. Itulah Asmaul Husna ni, itulah kata boleh nasyid tu kalau boleh pelan sikit. Nasyid tu pelan sikit. Kalau nak ajar anak-anak ataupun jemaah, bagi pegang betul-betul tulisan dalam bahasa Arab tu, jangan bagi yang tulisan Latin tu. Jadi siapa yang tak pandai bahasa Arab Janjawi pun sebenarnya dia kena bantu diri dia untuk sebut, sebab dia adalah perkataan yang seketul-seketul, satu kan. Jadi harap-harapnya kita diberi oleh Allah Ta'ala keupayaan untuk kita membaca dalam Jawi dan dalam Arab yang bagus, terutama dalam bab doa lah, dalam bab doa dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutan kena betul. Sebutan samalah dengan sebutan bahasa Arab, dan bila kita baca Quran yang lain tu, maksud al-musawwir kena sebut huruf sad itu dengan ada sedikit muncung dan sebagainya. Al-hafiz dengan huruf gha yang tebal. Al-muqit ada huruf yang agak tinggi dekat tekak dan sebagainya. Maka itu kena ikutlah dari segi sifat huruf dan makhraj huruf itu sendiri. Okey. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan, kita masuk sikit lah. Kita masuk sikit tentang perbahasan tentang kitab tilawatul Quran. Kitab tilawatul Quran. Bab tilawatul Quran, bab membaca Al-Quran. I'lam anna tilawatul Quran, ketahuilah bahawa tilawah atau membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Dan yang dituntutnya adalah membaca Al-Quran itu dengan tadabbur, dengan memahami supaya kita dapat amalkan, kita dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil qiraah, untuk yang membaca Al-Quran itu dia ada adab-adab dia ada tujuan-tujuan dia. Itu sebab bila kita baca Quran, itu sebab bila jadi isu tentang baca Quran atas kubur contohnya kan, baca Quran walaupun dia ibadat, dia ada tujuan-tujuan dia. Dia ada tujuan, adab satu, dia ada tujuan-tujuan dia satu. Jadi tujuan membaca Al-Quran, itu sebab kita kata awak baca Quran atas kubur, kenapa? So kadang-kadang orang tak tahu pun, dia kata sebab dia dah biasa dah dari dulu lagi, memang orang bila dia mati duduk atas kubur 7 hari siap buat gedangau lagi baca Quran atas kubur. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuan setiap ibadah itu mesti ada paksi dalil. Okey? Jadi kena pastikan betul-betul kenapa kita buat satu perkara, kenapa kita solat, kenapa kita baca Quran. Jadi setiap itu perlu ada dalil, kena ada dasar, kena ada paksi yang betul, yang sahih. Dan telah jamak tu, dan aku telah himpunkan sebelum ini di dalam satu kitab yang ringkas, yang meliputi nafais, perkara-perkara penting tentang adab-adab pembaca Al-Quran, adab-adab membaca Al-Quran, segala perkara yang berkaitan, dan sifat-sifatnya, dan sifat-sifat orang membaca Al-Quran, dan sifat bacaan itu sendiri, dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengannya. Kitab, tahu ada kitab apa? Kitab At-Tibyan. Kalau tengok dalam kitab Hidayah ni, apa yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi itu adalah kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Penjelasan At-Tibyan, penjelasan tentang adab-adab membawa Al-Quran. Dia bukan adab membawa Al-Quran. Kat sini hamalatul Quran ni dia penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran juga termasuk orang yang membaca Al-Quran. Jadi kitab tu ringkas je pada Imam Nawawi, ringkas lah. Kalau kita baca, kita letih lah. Tapi pada Imam Nawawi ringkas lah, sebab buku-buku dia yang lain, kitab-kitab dia yang lain besar-besar. Jadi la yang bagi dihamil Al-Quran, tidak seharusnya bagi orang yang menghafal Al-Quran. Dia kata kat sini, dia kata tidak sepatutnya bagi pembaca Al-Quran. Dekat sini dia kata pembaca Al-Quran. Kalau terjemahan hamil Al-Quran ini orang yang menghafal Al-Quran, tak apa, kita ambil dua-dua. Tidak seharusnya dan tidak sepatutnya bagi orang yang menghafal dan membaca Al-Quran itu untuk dia
tidak mengetahui ataupun tidak mengendahkan ada adab dan maksad ataupun perkara yang berkaitan dengan ada adab baca Quran, cara-cara bacaan dan sifat-sifat bacaan itu sendiri. Dan aku menunjukkan di dalam kitab ini kepada beberapa tujuan pembacaan Al-Quran secara ringkas, dan aku juga telah menunjukkan apa-apa sahaja yang pada tempat yang tertentu supaya Allah SWT memberikan taufik untuk kita memahami dan melaksanakan bacaan Al-Quran dan pembacaan Al-Quran dengan baik. Okey. Seterusnya, faslun yang bagi ayyuhafadha ala tilawatihi laylan wa naharan. Okey. Harus semestinya dia kata dianjurkan, dia kata untuk kita memelihara, kita sentiasa memfokuskan untuk membaca Al-Quran siang, malam dan siang. Dia utamakan malam dan siang. Lepas malam itu lebih tenang dan sebagainya kan. Malam pun orang tidur kan, tidak mengganggu orang dan sebagainya. Wa safaran wa hadaran, sama ada dia bermusafir ataupun tidak bermusafir. Dan menjadi adat kebiasaan ulama salaf, berbeza-beza kadar mereka mengkhatam Al-Quran. Ulama salaf mengkhatamkan Al-Quran, kita pun mengkhatam Al-Quran, cumanya banyak mana dan bagaimana. Jadi menjadi adat ataupun kebiasaan ulama salaf, mereka mengkhatamkan Al-Quran. Fakana jama'atun, ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap 2 bulan 1 khatam, ada yang setiap 1 bulan sekali khatam, ada yang setiap 10 malam sekali khatam, ada juga yang lain setiap 8 malam sekali khatam, ada juga setiap 7 malam 1 khatam, sekali khatam. Ada juga kebanyakan ulama salaf dan sebahagian yang lain mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh 6 malam, ada yang buat dalam 5 malam, ada yang buat dalam 4 malam, dan kebanyakan mereka buat dalam 3 malam sekali khatam Al-Quran. Dan kebanyakan mereka juga mengkhatamkan Al-Quran pada setiap malam, setiap hari dan malam, sekali khatam. Dan wa khatama jama'atu fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain, ada juga jemaah, ada juga orang salaf yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali khatam sehari semalam. Maksudnya siang dia khatam sekali, malam dia khatam sekali. Dan ada juga yang lain pada setiap hari dan setiap malam 3 kali khatam. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, setiap malam 8 kali khatam. 4 pada waktu malam, 4 pada waktu siang. Wa mimman khatama arba'an, ada yang khatam pada 4 kali. Wa arba'an fi nahar. Ini riwayat-riwayat yang diambil wa arba'an fi nahar oleh Said Al-Jalil Ibn Al-Katib As-Sufi radhiyallahu anhu, dari seorang sufi. Wa hakadha aktsaru ma balaghana fil yawm wa lailah, dan inilah yang banyak sampai kepada kita di dalam Al-Yawm wa Lailah. Jadi bila kita kata Al-Yawm wa Lailah ni adalah kitab Ibn Sunni, dan kita pun sebelum ni kita dah jumpa dah banyak hadis-hadis riwayat-riwayat yang tidak kuat di dalam kitab Ibn Sunni. Cuma di dalam ini Imam Nawawi bawa je lah riwayat-riwayat yang didapat daripada kitab Ibn Sunni. Tapi saya dah rujuk dan dah refer beberapa tulisan. Satunya jumpa memang menjadi keadaan ulama salaf 7 hari sekali khatam. Itu biasa. Jadi kalau 7 hari sekali khatam itu agak makul, agak macam kita senanglah sikit nak faham, walaupun keadaan itu agak sukar bagi kita. Agak sukar bagi kita untuk kita faham bagaimana cara membaca dan mengkhatamkan Al-Quran sehari ataupun seminggu sekali. Maka saya ada sembang dengan orang budak-budak tahfiz. Dia sendiri dia bagi tahu dia kata dia tak mampu, dia hafal Quran, tapi dia kata dia tak mampu nak khatam, tak mampu nak mengulang. Dia kata ada cuba dah buat, tapi dia kata ada seorang kawan ni, dia kata memang sampai sekarang dia kata bawa kereta je, atas kereta dia murajaah, atas kereta dia baca Quran, dia baca. Okay? Jadi bacaan Al-Quran untuk khatam ini dia mungkin tidak sama dengan bacaan kita, Okey, kita buat contoh satu lah. Kita yang baru baca Quran ataupun kita yang biasa baca Quran, satu muka average berapa minit?
Okey, maksudnya bacaan secara hadar ataupun tadwir yang laju, bukan tartil lah. Macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Contohnya laju kan, contoh baca. Kadang-kadang huruf tu tak keluar pun tapi lidah dia saja kan. Dia tahu apa yang dia baca. Kita yang tak faham, kita tak biasa apa Quran, tak familiar dengan ayat Quran, kita mungkin tak faham, tapi dia itulah kaedah dia membaca. Sama juga macam kita ada keupayaan-keupayaan yang berbeza-beza bila kita nak baca sesuatu artikel, sesuatu pembacaan dan sebagainya. Jadi keupayaan-keupayaan ni kalau tengok yang sampai tahap satu hari semalam 8 kali khatam tu, wallahu alam, saya pun tak pasti bagaimana, wallahu alam, tapi Imam An-Nawawi bagi tahu dah dia ambil daripada kitab Ibn Sunni, wallahu alam. Tapi yang bila saya tengok keadaan dan nature para sahabat menghatamkan Al-Quran, ramai yang menceritakan bahawa 7 hari sekali khatam, wallahu alam. Jadi betul orang-orang yang hebat, tapi kita kena tengok jugalah, kita kena tengok juga betul ke boleh jadi macam saya kata tadi, 7 hari sekali khatam kita boleh terima, tetapi mungkin kalau 1 hari semalam 8 kali khatam tu, wallahu alam, bila kita tidak boleh terima itu, kita bukan menafikan, kita tidak menafikan. Kena faham, saya bukan menafikan, tapi macam susah nak terima, tetapi saya berbalik kepada dan menyandarkan kepada keupayaan yang Allah bagi kepada seseorang yang usahanya nak menghafal Quran, menghatamkan Quran, memuliakan Al-Quran. Itu tidak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk memberikan kepada individu-individu yang dia pilih untuk membuat dan melakukan perkara itu, wallahu alam. Tetapi mengikut riwayat-riwayat macam saya kata tadi lah, kebanyakan para sahabat 7 malam, 7 hari sekali khatam. Jadi itu di antara perkara yang kita boleh faham tentang apa yang kita dah baca sebagai mukadimah untuk bahagian tilawatul Quran ini. Memang kita tak tercapai akal lah kadang-kadang bila kawan cerita tentang dia murajaah dalam kereta. Macam mana murajaah dalam kereta? Maksudnya kalau ada anak bini pun mungkin masa tu dia murajaah juga. Jadi macam kita pun tak tahu, macam mungkin kadang-kadang kita kata, oh kecil hati lah bini dia, tak boleh nak sembang dengan dia ke, wallahualam, kita pun tak tahu. Mungkin masa dia boleh bersembang dengan isteri dia dan nak tegur anak-anak dia buat benda bahaya ke apa ke, masa tu dia boleh murajaah juga, tidak ada masalah. Mungkin itulah kelebihan dan betul mujahadah yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, para hufaz, para sahabat salafus salih, ulama-ulama besar kita. Saya tidak pernah menafikan, cumanya akal kita tak terjangkau. Jadi dari segi riwayat yang betul-betul sahih, memang adalah cerita yang macam saya kata tadi, tetapi tidaklah riwayat yang saya jumpa tentang keadaan sahabat itu mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam tu 8 kali itu, saya tak jumpa lagi sahabat buat. Wallahu alam. Dan Imam Nawawi macam saya kata tadi, dia declare betul-betul daripada mana dia dapat riwayat atau cerita itu, wallahu alam. Saya rasa saya minta undur diri dulu untuk insya-Allah untuk hari ini, nanti kita sambung sesi akan datang insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf sangat-sangat terlambat masuk tadi, pemoderator juga sampai telefon saya, minta maaf. Saya ucap terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan saya dan juga tuan-tuan dan puan sekalian insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya yang cukup jelas atau perinci sekali, dan semoga Allah memelihara kita iman dan seterusnya golongan kalangan orang beriman. Ya, terima kasih kepada menaja slot kita kedua-dua slot program ini, dan juga kepada jemaah. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan duduk dalam majlis ilmu ini hingga ke akhirnya, dan Ustaz kita sambung balik pada hari Jumaat ini. Dan kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan mohon maaf, insya-Allah kita jumpa lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Terima ilmunya. kasih. Allah.